Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah di kesempatan pada siri yang kelima ini saya ingin menyambung bacaan daripada ayat surah Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia dan memberikan keterangan-keterangan kepada petunjuk dan menjadi pembeza. Al-Quran yang kita kenal, yang selalu kita baca ialah yang mengandungi 114 surah yang terdiri daripada 6,236 ayat, merupakan suatu mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril AS selama tempoh 23 tahun lamanya, dan sesiapa yang membacanya menjadikannya sebagai ibadah, yang mana pahala untuk kita baca Al-Quran, satu huruf daripada Al-Quran mendapat satu pahala. Apalagi dalam bulan Ramadan ini, sahabat-sahabat sekalian, sudah pastinya mendapat gandaan pahala. Contohnya kita baca Alif Lam Mim, ada 3 huruf, maka dapat 3 pahala. Maka Ramadan menjadikannya sebagai gandaan pahala. Besar manfaatnya kepada kita bagi orang-orang yang mengetahuinya. Sebab itu Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang beriman, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Baik, Al-Quran sebenarnya hudan linnas, memberikan petunjuk bagi manusia, yakni Al-Quran memberikan suatu jalan untuk kita menuju kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus untuk menempuh kita sampai kepada sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk kita nak menyampaikan kita berhubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara kita membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu memang memberikan keterangan hidup kepada kita. Dan Al-Quran juga sebagai wabayinat, memberikan keterangan-keterangan kepada petunjuk, iaitu Al-Quran juga menjelaskan bagaimana orang-orang yang terdahulu seperti Nabi Adam AS, kemudian umat-umat yang terdahulu semuanya, seperti Nabi Musa, Nabi Isa AS, semuanya ini diberikan kepada kita kisah-kisah masa lalu sebagai ibrah ataupun sebagai pengajaran untuk kita ambil dan jalani kehidupan kita, supaya kita menuju kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus dan yang benar dengan sebenar-benarnya melalui apa yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Dan sahabat-sahabat sekalian, kemudian Al-Quran juga yang datang kepada kita ini, dia mengandungi juga ayat-ayat yang mujmal ataupun ijmal, ayat-ayat yang berbentuk umum yang perlu dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berpandukan kepada Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka kita jadikan dia panduan untuk membezakannya, Al-Furqan, menjadikan pembeza di antara mana perkara yang baik dan mana perkara yang tidak baik, yang perlu kita buat dan yang perlu kita hindarkan. Maka sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya Al-Quran ini ramai di kalangan kita yang keliru sebenarnya. Contohnya, apabila seseorang itu menghadapi suatu masalah dalam kehidupan, mereka tak tenang dalam kehidupan, mereka keliru, mereka mencari tempat-tempat yang pada mereka boleh memberikan ketenangan hidup, menyelesaikan masalah mereka, seperti mereka mengambil ubat-ubatan yang terlarang, misalnya seperti mereka pergi ke pusat-pusat disko untuk riliskan tension mereka. Sebenarnya itu semua hanyalah sementara sahaja, malah dia boleh memberikan kesan-kesan yang negatif kepada kita. Tetapi kekeliruan yang mereka hadapi ini, sebenarnya cara yang terbaik yang Allah berikan kepada kita ialah dengan mendekati Al-Quran. Tidak ada perasaan yang lebih tenang, yang lebih damai, melainkan dengan cara kita mendekati Al-Quran apabila kita menghadapi suatu musibah ataupun masalah dalam kehidupan kita. Kita baca Al-Quran, jiwa kita menjadi tenang. Sebab apa? Sebab dia adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak memahami sepenuhnya Al-Quran itu dari segi maknanya, tetapi membacanya boleh melenturkan hati dan jiwa kita, menjadikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini sentiasa orang yang lembut, orang yang tabah dan sabar, kuat dalam menghadapi dugaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, terlalu banyak manfaat jika kita nak hitung manfaat daripada Allah berikan kita Al-Quran ini, seperti apabila kita telah meninggal dunia nantinya,
Maka dalam hadis riwayat Muslim telah menyebutkan bahawa sesiapa yang meninggal dunia, maka Al-Quran itu akan datang kepadanya pada hari akhirat untuk beri syafaat kepadanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menyebutkan dalam satu hadis bahawa Al-Quran akan menjadi pembela kepadanya di akhirat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bagi yang masih lagi belum mendekati Al-Quran ataupun jiwanya jauh dengan Al-Quran, dia rasa dia tak pandai baca Al-Quran, dia rasa dia lemah dalam membaca Al-Quran, maka jangan segan, jangan malu, jangan rasa apa-apa, dekatilah Al-Quran, kerana dalam satu hadis menyebutkan bahawa sesiapa yang belajar Al-Quran, maka dia akan dapat dua pahala. Satu, dia akan dapat pahala belajar Al-Quran. Yang keduanya, dia dapat pahala kerana membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi marilah sama-sama untuk kita sama-sama memperbanyakkan bacaan Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dia boleh memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Itu saja setakat hari ini yang mampu saya sampaikan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang daripada kelemahan saya. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jumpa lagi pada siri yang akan datang, insya-Allah.